ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat teruskan lagi dengan perbincangan kita dalam celik Al-Quran tentang ayat yang ketiga dalam surah An-Nas. Baik, ia berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilahin nas. Gitu ya. Dan maksud dia, kita tengok terjemahan maknawiyah, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Itu maksud dia. Dan kita lihat terjemahan perkata pula. Ilah, Tuhan yang disembah. An-nas, manusia. Baik. Okey, kita perincikan sini ya. InsyaAllah. Jadi, baik, kita lihat dua terjemahan ini, perkata dengan maknawiyah, yang mana macam ada perbezaan sedikit, iaitu dalam maknawiyah katanya Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, yang berhak disembah ya. Manakala berhak tu tak wujud ataupun tidak ada di ilahin nas ya. Okey, iaitu Tuhan yang disembah je kata ya. Tuhan ilah, ilah itu Tuhan yang disembah oleh manusia. Baik. Jadi di sini yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi ilah ini, kita tahu daripada apa yang kita ucapkan sebagai orang Islam dalam zikir ke ataupun dalam syahadah, ataupun ya, kita punya dua kalimah syahadah, iaitu kita sebut la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah. Jadi itu di situ kita ada sebut la ilaha, menafikan ilah, illallah, kecuali Allah. Baik. Jadi maksud di sini ilah di sini asalnya maksudnya yang disembah, benda yang disembah. Jadi betul dari segi terjemahan perkata dalam Mushaf Mufiq ini katanya ilah iaitu Tuhan yang disembah. Ataupun kita boleh kata sesuatu yang disembah lah. Ia mungkin kalau kita nak kata dia adalah Tuhan, sama ada dia benar-benar Tuhan atau tidak, tapi yang pentingnya dia disembah. Dia disembah. Bila kita kata la ilaha illallah, kita menafikan tak ada yang disembah illallah kecuali Allah. Jadi di sini adakah maksud la ilaha illallah itu maknanya di dalam dunia ni tak ada orang sembah selain daripada Allah. Semua orang menyembah Allah. Adakah itu benar? Tidak benar. Sebab kita dapati dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang orang-orang musyrikin dan juga orang agama lain lah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih bagi orang musyrikin banyak dia punya objek-objek sembahan. Jadi di sini bila kita kata menafikan sembahan itu, adakah ia bermaksud tiada sembahan langsung oleh objek yang disembah selain daripada Allah? Maknanya orang memang tak sembah selain daripada Allah. Orang semua menyembah Allah. Itu tidak benar. Jadi sebab apa? Mereka memang menyembah selain daripada Allah. Seperti dalam firman Allah SWT tentang golongan musyrikin, apabila mendengar Nabi SAW memanggil kepada la ilaha illallah, mereka kata apa? Mereka kata, aja'alal alihata ilahan wahidan, adakah dia menjadikan alihah? Alihah ni jamak, maknanya dia adalah plural, banyak ilah. Alihah, banyak ilah.
Maknanya, adakah eh, dia, iaitu Nabi Muhammad, menjadikan semua yang disembah tu, yang Lat dan Uzza dan Wad, Suwa' dan lain-lain lah, yang disembah tu, dia nak jadikan sebenarnya yang disembah hanya satu saja. Tak boleh yang lain-lain ni. Jadi dia orang kata, dia orang rasa pelik, Nabi adakah dia mengajak pada sembah satu Tuhan je, sedangkan yang lain-lain ni semua sembahan juga. Dalam Al-Quran jelas banyak yang mana dinafikan hak sembahan pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi la ilaha illallah bukan maknanya hanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tapi maksud yang sebenarnya adalah la ilaha bihaqqin atau la ilaha haqqun illallah. Iaitu ada hak di situ. Dalam braket lah, kita letak dalam braket sebagai apa? Sebagai tafsiran kepada maksud dia yang sebenar, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Yang lain tu tak berhak. Itu maksudnya. Lain tu tak berhak. Itu juga dalam surah Al-Fatihah. Kita dapati dalam surah Al-Fatihah apa yang kita sebut, apa yang disebutkan dalam ayat yang kita biasa baca tu, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu sahajalah. Di situ iyyaka letakkan di depan kau tu, maknanya objek yang disembah tu, na'budu kami sembahmu, tapi mu tu diletak di depan, makanya menjadi apa? Khusus yang di depan tu sahaja yang disembah, selain tidak. Maka maksudnya adalah kepadamu sahajalah kami sembah. Kami beribadat. Na'buduka. Kenapa begitu? Sebabnya apa? Sebab Allah sahajalah Rabb. Bila dia sahaja Rabb, maka dialah sahaja yang berhak disembah. Oleh itu, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, kita akan nanti sampai ke situ nanti insya-Allah satu hari nanti, tapi kita sebut ayat itu juga sebagai untuk pengetahuan semua. Ayat yang pertama merupakan perintah bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Ayat perintah yang pertama dalam Al-Quran ialah ayat ini, iaitu ya ayyuhan nas u'budu, wahai manusia, sembahlah kamu semua, Rabbakum, Rabb kamu. Nampak tu? Sembahlah Rabb kamu, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan mereka sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu mencapai takwaan. Ayat tu jelas Allah suruh sembah Rabb kamu. Kemudian disebut yang menciptakan kamu dan mereka sebelum kamu. Rabb kita dah tahu maksudnya dalam Rabb itu sendiri adalah pencipta yang menciptakan makhluk semua. Tetapi di sini alladzi khalaqakum, di sini nak menekankan bahawa sembahan yang Allah suruh ini adalah hanya kepada Dia, kerana Dialah yang telah mencipta kamu. Kalau yang lain tu, adakah Dia mencipta kita? Tidak. Apa saja objek sembahan yang disembah selain daripada Allah tidak berhak sebenarnya untuk disembah, sebab Dia bukan Rabb, Dia bukan yang mencipta kita. Jadi itu sangat penting kita faham. Oleh itu, kembali kepada ayat yang kita baca sekarang, ilahin nas.
ilahin nas. Selepas sebenarnya disebut Rabbin nas mula-mula ayat pertama. Malikin nas. Kemudian disebut ilahin nas. Jadi di sini ilah ini, walaupun ilah bermaksud sembahan manusia, adakah sembahan dalam ayat ini bermaksud sembahan ini yang berhak atau tak berhak? Dah pasti ni yang berhak. Sebab apa dia berhak? Sebab ayat pertama kata dia apa? Dia Rabbin Nas. Dia Malikin Nas. Kemudiannya Ilahin Nas menjadi maksud dia telah terpaksa atau mesti kita letakkan di situ berhak. Kerana Allah Ilahin Nas, dia adalah Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Yang lain berhak tak? Tak ada hak langsung. Kalau kita sembah apa jadi? Dia menjadi syirik. Apa saja ibadat yang dihalakan kepada selain Allah, itu telah menjadi syirik kerana dia mensyirikkan objek yang disembah tu, memberikan hak Allah kepada objek yang dia sembah tu. Sedangkan dia makhluk. Dia bukan Rabb. Dia makhluk. Kalau makhluk, di manakah datang hak dia untuk disembah? Tidak ada. Jadi, itulah kita kena faham kenapa dalam terjemahan maknawiyah itu disebut Tuhan yang berhak. Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Yang mana yang lain tidak berhak. Lain tidak berhak. Ini nak faham betul-betul ayat ni. Jadi dalam tafsir, contohnya tafsir At-Tabari, dia sebut ilahin nas maknanya ma'budun nas. Alladhi lahul ibadah duna kulli syai'in siwah. Jelas tu Imam At-Tabari, Imam para mufassir, semua ulama mufassir rujuk kepada dia. Kitab tafsir yang awal-awal dulu. Awal-awal dulu. Dia kata, ilahin nas bermaksud ma'budun nas, yang disembah oleh manusia. Alladhi, yang lahul ibadah, baginya atau adalah kepunyaan dia ibadah. Duna kulla syai'in siwah, tanpa apa-apa pun selainnya. Maknanya sembahan, ibadat itu hanyalah milik Allah dan tak ada lain yang ada hak untuk disembah itu. Tiada hak bagi yang lain selain Allah SWT. Jelas dalam tafsir At-Tabari. Dan kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir. Dalam tafsir Ibn Kathir dinyatakan hadhi thalathu sifat. Ini ada 3 sifat. Min sifatir Rabb. Daripada sifat Rabb. Sebenarnya sifat Allah lah. Ar-Rububiyah. Al-Mulk. Atau Al-Mulk. Wal-Ilahiyah. 3 benda. Fahuwa Rabbu kulli syai'in. Maka dia adalah Tuhan bagi semua. Dan dia adalah Malikuhu. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja yang memiliki semua. Dan dia adalah wa ilahuhu, dan juga adalah sembahan sembahan makhluknya, semua benda menyembah Allah SWT. Fajami'ul asya' makhlukatun lahu, semua benda adalah dicipta untuk dia. Maknanya ciptaan makhlukatun lahu, dia adalah ciptaan Allah SWT. Wa mamlukatun abidun lahu, dan dia adalah dimiliki oleh Allah semua benda, dan juga abidun lahu, semua adalah hamba yang menyembah akan Allah SWT. Jadi semuanya macam itu. Semuanya macam itu. Semuanya patut menyembah Allah SWT. Jadi kalau lari daripada sembahan itu pada yang lain, dah jadi syirik, potential syirik. Dekat sini disebut 3.
Rabb, Al-Malik, Ilahiyah, disebut oleh Ibn Kathir. Dalam surah Al-Fatihah disebut Rabb, Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Nampak tu? Ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Jadi kat sini, kita kalau nak lihat daripada dua surah, yang pertama surah Al-Fatihah dan yang akhir surah An-Nas, nampak tak persamaannya? Kita nak belajar tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dua surah yang menyatakan tauhid. Dua surah yang menerangkan pentingnya tauhid. Maka daripada situ, cuba kita lihat apakah aspek-aspek tauhid yang untuk kita memahami lah. Nak memahami tentang Allah, tauhid Allah ni, apakah aspek-aspek yang ada di dalam dua surah yang pertama dan yang akhir ni. Yang pertama, dia cerita tentang Rabb Allah SWT. Itu rububiyah Allah. Tentang dia yang mencipta tu. Dan dia menjaga, dia mentarbiah semuanya tu. Mencipta semua dan tidak membiarkan macam tu. Itu Allah SWT, rububiyah Allah. Dia memberi rezeki dan semua itu kat sana. Rububiyah Allah SWT. Yang satu lagi, Malik. Lagi satu lagi dalam surah Al-Fatihah ada tambah lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan kita boleh kata itu boleh, daripada nama-nama itu kita boleh keluarkan lagi nama-nama yang lain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah nama-nama ini layak, nama-nama ini yang sempurna layak untuk selain Allah? Tak boleh. Tak boleh. Dia hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah la Al-Malik, Allah la Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, dengan arti kata yang sempurna. Maka kita perlu tauhidkan aspek itu juga tentang Allah SWT. Tauhidkan bahawa tiada yang berhak sifat Allah, nama-nama Allah, tiada yang berhak kecuali Allah sahaja yang sempurna itu. Tapi sifat-sifat yang tak sempurna, contohnya seseorang itu dia rahim, dia ni pengasih ni, dia ni sayang dengan anak dia. Yang macam itu boleh kita guna sebagai sifat, tapi tidak dengan erti kata yang sempurna seperti Allah SWT. Tidak. Dan biasanya kalau gunakan nama Ar-Rahman contohnya, tak boleh bagi nama kepada manusia, kepada makhluk, tapi hanya kepada Allah. Itu ada seorang musyrik dulu, dia namakan diri dia sebagai Rahmanul Yamamah, maka dia kena teruk daripada Allah SWT. Kena di dunia dulu, kemudian di akhirat dia kena di nama dia tu orang lebih kenali sebagai apa? Bukan Rahmanul Yamamah, tapi Musailamah Al-Kadzab. Dia lebih dikenali sebagai penipu. Nampak tu? Allah bagi dia cash ketika dia masih di dunia lagi. Jadi aspek mentauhidkan ini, satu tauhidkan tentang rububiyah Allah, satu lagi tauhid tentang sifat-sifat dia, nama-nama dia. Dan satu lagi tentang apa? Ilahiyah atau ibadah. Dalam Fatihah disebut na'budu, iyyaka na'budu, maknanya tentang ibadat. Dalam sini dia kata ilah, ilah, maknanya ilahiyah. Maksudnya sama, ibadat dua-dua maksudnya. Maknanya ibadat pun kita kena tauhidkan Allah SWT. Tak boleh bagi selain pada Allah. Hanya kepada Allah. Jadi ada 3 aspek tauhid yang kita perlu faham. Dan kita boleh ambil daripada surah Al-Fatihah, surah An-Nas, yang merupakan yang awal dan yang terakhir surah. Dan pendek, malah surah Al-Fatihah adalah surah yang dikatakan sebagai merumuskan semua Al-Quran itu dalam 7 ayat itu. Jadi kita boleh ambil tauhid, merumuskan aspek-aspek tauhid itu, kita boleh selesaikan dalam lebih kurang 3, ataupun ada ulama menyatakan 2 aspek. Satu iaitu tentang akidah, satu lagi tentang ibadat. Itu tauhidul itsbat wal ma'rifah, tauhidkan tentang akidah kita, tentang yang nak tahu tentang Allah tu. Jadi itu termasuk dalam tu tentang rububiyah,
tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya masuk dalam tu. Lepas tu lagi satu lagi tauhid ialah tauhidul qasdi wat talab. Tauhidul qasd wat talab ialah tauhid al-ilahiyah, ibadat. Jadi ada yang bagi kepada 2, ada yang bagi kepada 3. Pok mana-mana pun ini adalah ijtihad ulama. Ijtihad ulama, dan ianya sebenarnya tak lari daripada Al-Quran. Siapa yang tadabbur Al-Quran, dia akan dapat. Siapa tak tadabbur, dia akan dapati yang ini sebagai sesuatu yang salah. Jadi hati-hati, hati-hati bila ada yang mengatakan pembahagian-pembahagian tauhid ni salah, macam 3 macam kita sebut tadi, adalah salah. Katanya dia adalah seperti Trinity ke? Bukan. Ini adalah benda yang jelas daripada Al-Quran dan Sunnah, dan ada dalil-dalilnya lengkap dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi harapnya kita dapat faham itu daripada ilahin nas. Ilahin nas. Jadi satu lagi perkara, iaitu ilah disebutkan selepas Malik dan Rabb. Kenapa? Ini kita sebut itu. Kalau Rabb, tak semestinya semua Rabb adalah Malik, Raja. Rabb macam Rabbul Dar, Rabbul Bait, Rabb kat rumah, dia tuan rumah. Tak semestinya dia Raja. Tapi kalau Raja, dia pasti dia adalah tuan rumah juga, dia Rabb. Dan ilah macam mana pula? Ilah tu lagi khusus. Malah yang paling khusus sekali, iaitu ilah ini hanya pada Allah, kita dah sebut tadi. Kalau ia hanya pada Allah, maknanya inilah kemuncak dia. Iaitu kalau Rabb, tak semua Rabb dia adalah Raja. Tapi kalau Raja pula, tak semua Raja adalah yang berhak disembah. Tapi yang berhak disembah hanyalah satu saja, iaitu Allah, dan dia adalah Raja segala Raja. Oleh itu susunannya adalah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Cantik ayat-ayat yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah kita sudah di situ saja sebagai penerangan kepada ayat yang ketiga. Semoga Allah SWT memberikan taufik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.